Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. InsyaAllah kita sebentar lagi akan kita mulakan kuliah kita yang kedua dalam kita membahaskan kitab yang dikarang oleh Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari yang berjudul Syarh Sunnah. Imam Al-Barbahari yang wafat pada tahun 329 Hijrah. Kitab Syarh Sunnah yang dianggap sebagai asas, rujukan utama di dalam kita memahami prinsip-prinsip serta dasar-dasar utama di dalam kita beragama. Dan kitab ini cukup penting, cukup bernilai, memandangkan dia adalah di antara kitab-kitab yang terawal, yang dikarang oleh para ulama Islam kita, Bahkan kalau nak kata bahawa kitab Syarh Sunnah ini adalah di antara kitab-kitab yang penting di dalam kita memahami kitab-kitab yang terawal yang ditulis di dalam bidangnya, iaitu bidang menjurus kepada manhaj, kitab manhaj, kitab Syarh Sunnah ini dia anggap sebagai kitab manhaj, kerana dia bukan kitab akidah semata-mata ataupun kitab fiqh semata-mata ataupun akhlak. Sebaliknya dia merangkumi kesemuanya, bahkan lebih lagi, yang dikarang oleh Imam Al-Barbahari, rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau. InsyaAllah untuk kitab Syarh Sunnah ni saya dapati bahawa ramai daripada ikhwah sudah pun memilikinya. Ini kitab yang diterjemahkanlah, Syarh Sunnah karangan Imam Al-Barbahari dan ditahqiq oleh Khalid bin Qasim Ar-Radadi. Ini dalam bidang penulisan Islam ada beberapa kaedah yang diambil. Satu kaedah mengarang. Mengarang maknanya dia tulislah buku tu semua daripada mula sampai habis. Dialah pengarangnya. Tapi ada juga bidang syarah, seperti kitab Syarah Muslim ataupun kitab Syarah Bukhari, yang dikarang oleh Imam Ibn Hajar, Fathul Bari itu disyarah, atau Syarah Muslim, Syarah Sahih Muslim yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Apa artinya syarah? Syarah maknanya dia menjelaskan lebih lanjut, Dibawa Imam Bukhari dibawa hadis je. Begitu juga dengan Imam Muslim, mereka membawa hadis sahaja. Tetapi datang Imam Ibn Hajar, datang Imam Muslim, Imam An-Nawawi, mereka menjelaskan, memperincikan maksud, serta faedah-faedah yang boleh diambil daripada hadis-hadis Nabi SAW itu. Jadi ini dipanggil bidang syarah, Ada juga bidang ta'liq. Kadang-kadang kita nampak ada satu judul kitab, pengarangnya, dan di bawah tu ditulis ditaklik. Apa artinya ditaklik? Taklik maknanya di komentar, dibagi komentar. Dia lebih kurang macam syarah, cuma dia lebih ringkas, dia berbentuk ringkas. Itu beza dia, antara syarah dengan taklik. Taklik ni dia kadang-kadang dia punya komentar dia sebaris je. Berbeza dengan syarah, kadang-kadang hadis tu misalnya tak sampai satu muka surat, satu baris je hadisnya, tapi syarah dia sampai bermuka-muka surat, Taklik terbalik. Kadang-kadang pengarang tu menulis bermuka-muka surat, tapi datang pentaklik tu dia punya komentar dia sebaris je. Dia terbalik, dia bagi komentar dia. Contoh
datang penulis tu, ya, menjelaskan satu permasalahan. Lalu pentaklik itu, pengkomentar tu ditulis kat bawah ni. Dia kata, dan ini adalah pendapat yang benar, contohnya. Dan pendapat ini menyalahi pendapat majoriti, misalnya. Itu dia punya komentar dia. Ya, itu siapa? Itu pentaklik, ya, pengkomentar. Ada juga bidang tahqiq. Seperti mana di hadapan kita ni lah, ya, ditahqiq oleh Khalid Ar-Radadi. Tahqiq ini juga satu cabang ilmu, cabang penulisan yang tak kurang penting ni di dalam bidang pengajian Islam, pengajian agama secara khasnya. Apa tu tahqiq? Tahqiq, tak tahu apa maksud dalam bahasa Melayu nak kata. Ada siapa boleh bantu? Koreksi. Lebih kurang. Ya, koreksi. Tahqiq dia bukan koreksi pembetulan, bukan dia betulkan apa yang ditulis oleh pengarang. Tak, itu bukan koreksi, itu bukan ta'liq ataupun tahqiq. Kalau dibetulkan, oh ini salah, oh ini betul, itu lebih kepada dalam syarah. Itu bolehlah dibawakan pendapat dia dan sebagainya. Tapi tahqiq, koreksi maknanya apa? Dia memastikan bahawa setiap lafaz ataupun perkataan yang ditulis oleh pengarang memang datang daripada pengarang. Verify, ya. Bukan jauh daripada unsur-unsur tokok tambah. Nak katakan tokok tambah ni tak berlaku dalam hadis sahaja, tapi ada kalanya berlaku dalam penulisan kitab-kitab ulama juga. Ada datang, kerana seperti mana yang kita ketahui, sejarah Islam ni bila datangnya zaman penulisan, ya, yang berkembang pesat beberapa ratus tahun selepas kewafatan Rasulullah. Zaman dulu dia tak ada sistem fotostat, cetakan seperti mana yang kita lihat pada hari ini. Zaman dulu bagaimana mereka menyebarkan buku? Hanya satu cara saja, ditulis balik. Setiap buku yang nak dijual perlu ditulis, ada penulisnya. Dinamakan kutab. Mereka ni kerja ni mereka menulis. Inilah tukang fotostat. Ditulis. Tapi tahulah, lepas tu dijual. Ya, dijual naskah fotostat dia lah. Ya. Tapi tahulah bila kerja manusia ni ada tersilap, ada terkurang, kadang-kadang ada tertambah satu perkataan yang mana kadang-kadang boleh tukar makna, kan? Dan ada juga kalanya tulisan tu tak jelas. Apa kawan ni tulis ni? Nak baca tak boleh. Itu datang pekerja tahqiq. Dia akan apa kerja dia? Zaman sekarang ni lah, kerja dia akan membandingkan manuskrip lama. Mungkin ada yang tak tahu tentang adanya bidang kajian manuskrip. Mereka akan mengkaji manuskrip, dan dikatakan dalam kitab Syarh Sunnah ni ada dalam 3 manuskrip. Dia boleh tengok kat mukadimah ada tulis lah, 3 manuskrip. Satu disimpan, ya, ada beberapa kat dunia Islam ni ada beberapa pustakaan yang simpan manuskrip. Satu di Mekah, satu di Madinah, ada juga di Mesir, ya. Ada juga di Turki, Istanbul. Dan duka ceritanya ada juga buku-buku Islam kita disimpan dekat London, kota London. Mengatakan kerana ada juga ada sebab sejarahnya lah. Kerana umat Islam tak mengambil hirau, ya, tak ambil peduli tentang manuskrip ni, ya. Banyaklah sebabnya. Antaranya kerana mereka dah berserah diri kepada mazhab. Apa yang dalam mazhab itulah dia ambil. Kitab-kitab lama tu malaslah, tak payahlah. Tapi orang kafir ada juga hikmahnya. Allah jadikan mereka ni lah yang jaga betul manuskrip. Ini bukan nak puji, tapi ni yang berlaku lah, ya. Mereka menjaga manuskrip, mendokumentasikan, simpan betul-betul, ya. Termasuk di antara ulama yang telah mentahqiq adalah Syekh Al-Albani rahimahullah sendiri. Dia di antara kerja dia adalah dia mentahqiq
buku-buku lama. Yang mana Syekh Al-Albani apabila dia tinggal di Syria, ada satu pustakaan juga menjadi tempat simpanan manuskrip kitab-kitab Islam. Nama pustakaan tu Al-Zahiriyah, Maktabah Al-Zahiriyah, Perpustakaan Al-Zahiriyah di Syria, di Damsyik, di Dimashq. Antara yang diceritakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dia kata, aku melihat bahawa cukup banyak kitab-kitab lama yang masih lagi belum melihat cahaya matahari, terus tersimpan di dalam rak-rak buku. Kitab-kitab dulu-dulu, lama-lama ni. Kita jangan terkejut, banyak daripada kitab-kitab yang kita yang jumpa kat pustakaan-pustakaan ni, kitab-kitab ni baru dicetak. Kalau nak ikutkan 200 tahun lepas, tak ada, tak tersebar di pasaran. Ini antara kelebihan zaman sekarang inilah. Walaupun tak dinafikan bahawa akhir zaman ni makin lama makin teruk, tapi dalam keterukan tu ada baik-baik terselit sini sana. Di antaranya lah bidang cetakan kitab-kitab agama, kitab-kitab ilmu ni, ya. Yang mana dulu-dulu tak ada. Ya. Adalah sebab-sebab dia. Tapi itulah Syekh Al-Albani rahimahullah, dia kata, ada kalanya aku menaik tangga nak tengok buku-buku manuskrip ni. Dia kat dalam pustakaan. Dia pustakaan ni kadang-kadang sampai masuk pustakaan lah, khususnya pustakaan yang ternama. Dia satu untuk tatapan awam, tapi kadang-kadang dia ada satu section khas untuk section manuskrip. Manuskrip ni apa? Tulisan dulu-dulu lah, biasanya tulis tangan lah. Tak ada yang cetak macam ni baru ni. Ini baru abad terakhir ni, kurun ke-21 ni, ya. Dulu tak ada macam ni, tulisan tangan. Itu bahagian manuskrip. Siapa nak masuk manuskrip? Bahagian ni bukan semua orang. Dia orang-orang yang dia kena dapat izin khas lah. Jadi Syekh Albani dia dapat masuk kat dalam pustakaan Zahiriyah ni, dia dapat masuk bahagian manuskrip. Apabila penjaga-penjaga pustakaan tu dia tengok Syekh Albani tekun, bahkan dia kadang-kadang dia sampai dulu. Sebelum pustakawan sampai, dia sampai dulu. Kadang-kadang pustakawan dah balik, dia ada lagi. Jadi mereka pun bagi kunci kat dia, kunci pustakaan Zahiriyah ni, dan satu tempat khas dalam pustakaan Zahiriyah tu. Dia boleh masuk kat tempat manuskrip. Syekh Albani rahimahullah, dia kata, ada kalanya aku panjat naik tangga tu, saya membelek-belek manuskrip, saya mendapati bahawa kadang-kala dua muka surat daripada kitab manuskrip tu masih lagi tercantum, tak dibuka. Jadi Syekh Albani, ini satu kerja tahqiq, ini dia kena, ni adalah kerja dia. Ini kadang teknikal dia lah, bahagian teknik. Dia kena buka sikit, kecil-kecil sikit, pelan-pelan, takut terkoyak. Apa artinya? Ini nak kata, Syekh Albani kata, ini menunjukkan bahawa sejak ditulis oleh kutab tadi tu, buku ni tak pernah dibuka. Dicetak, difotostat secara tangan, manual, dijual, tapi tak baca pun. Jauh sekali daripada dimanfaatkan. Ini dia. Ini sejarah, ya, penulisan kitab-kitab ilmu, ya. Maka ini kerja pentahqiq. Dia akan membandingkan beberapa manuskrip. Kalau dia dapat 2 manuskrip, cukup baguslah tu. Kadang-kadang ada satu je manuskrip. Jadi cetakan tu bersandarkan kepada satu manuskrip ni. Kalau salah, salah lah. Ribuan buku-buku yang dicetak daripada manuskrip ni, kalau salah manuskrip tu, salah lah semua ni, kan? Tapi bagusnya kalau ada 2 atau 3, ya, daripada pustakaan-pustakaan yang berbeza, simpanan manuskrip yang berbeza, ya, supaya dapat dibandingkan, ya, dan dibuat kesimpulan. Pentahqiq tu akan membuat kesimpulan yang mana kalau semua sepakat, ketika sikit ni semua sepakat, baguslah, tak ada masalah. Tapi masalahnya kalau ada lain-lain, ya, version. Ini nak kata. Jadi itu kerja tahqiq, ya, pentahqiq. Baik, siapa yang ada buku ni boleh buka halaman yang ke-24. Ya, kita terus kepada teksnya, ya, ataupun matannya. Matan buku Syarh Sunnah ini.
Siapa yang pakai buku ni boleh buka halaman ke-38, ya. Bila saya bandingkan antara naskah asal dengan photostat, walaupun dia lain bentuk dia, ya, tapi saya tengok dia punya teks dia sama, ya. Nampak gaya buku ni diambil daripada buku ni, walaupun mungkin cetakan dia berbeza agaknya. Kesama, macam sama je. Yayasan, ni Yayasan Taklim, ni cetakan Yayasan Taklim, ni Pustaka Imam Az-Zahabi, ya. Tapi kandungan dia sama. Cuma saya tengok dia ada, kadang-kadang dia ada macam kesama je, ya. Sama insyaAllah. Walau bagaimanapun, dalam kita mengaji kitab Syarh Sunnah ni, saya tak bawa buku asal dia. Buku Arabnya menjadi asas kita. Kita kena kembali kepada asas. Jangan rujuk kepada sumber sekunder. Kita kena kembali kepada primer dia. Okey? Teks bahasa Arab ni, ini teks asalnya. Macam Al-Quran lah. Bila kita nak faham Al-Quran, kita kena faham teks bahasa Arab tu. Kalau kita rujuk kepada terjemahan, kerana terjemahan ni dia ada beberapa versi-versi yang bergantung kepada penterjemah tu, kan? Maka saya melihat dalam kita punya terjemahan ni, dia menghadapi nasib yang sama. Banyak kadang-kadang penterjemah dia membawakan diri dia dalam terjemahan, seolah-olah dia penulis. Ini menimbulkan masalah juga, ya. Kerana masalah dia apa? Menyalahi apa yang dia sebutkan oleh penulis, iaitu Imam Al-Barbahari, ya. Baik. Jadi dalam kuliah Syarh Sunnah ni, kita akan buat pembetulan-pembetulan lah, ya, pada kitab terjemahan Syarh Sunnah tu, ya. Baik, kita boleh lihat, kita tanpa membuang masa, kita lihat teks buku setelah ditahqiq dan dita'liq. Nampak dita'liq lagi, ya. Dita'liq oleh orang lain, ditahqiq oleh orang lain, ya. Tapi tak apa, kita fokus kita adalah pada teks itu sendiri, ya. Kita lihat, segala puji hanya milik Allah. Itu je dah boleh kita betulkan. Segala puji bagi Allah, ya. Segala puji bagi Allah. Dialah zat, boleh buang. Ini tak ada dalam teks asal. Bahkan dia boleh menimbulkan masalah tanpa kita sedar. Nak kata penting tak penting, kita kembali kepada teks asalnya, ya. Alhamdulillah alladhi hadana. Mana ada zatnya? Mana perkataan zat? Dialah zat, tak ada. Alhamdulillah az-zat, tak ada. Penulis tak kata macam tu. Kataan zat ni kena ambil perhatian. Bila kita kata zat Allah, kataan zat tu dia ada, dia punya sejarah dia. Kalau kita kembali kepada Al-Quran ataupun hadis, tak ada satu pun ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi di mana perkataan zat itu digunakan. Zat ni kata bahasa Arab, zat, zatullah. Tak ada disebut zat Allah dalam Al-Quran ataupun hadis. Jadi dari mana datang perkataan zat ni? Dia hasil daripada kecelaruan yang ditimbulkan oleh ahli kalam. Ahli kalam apabila mereka nak cuba membincangkan tentang sifat-sifat Allah, akhirnya mereka membezakan antara sifat Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan Allah tu sendiri. Mereka bezakan. Allah, sifat Allah lain, sifat Allah makhluk. Ni biasa mungkin kita dengar. Allah pencipta. Selain daripada Allah, dicipta makhluk. Termasuklah sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah ni makhluk. Ini ahli kalam lah. Allah tu sendiri, Allah tu sendiri, dialah pencipta. Selain daripada tu makhluk. Allah tu sendiri, zat Allah itu. Ini datang perkataan zat, ya. Nak katakan zat ini tak perlu. Kita bagi Ahlus Sunnah, pendukung salaf,
orang-orang yang berpegang kepada manhaj salaf, kita tak ada membezakan antara Allah tu sendiri dengan Allah yang sifat-sifat Allah. Tak ada beza. Sifat-sifat Allah merujuk kepada Allah, Allah merujuk kepada sifat-sifat dia. Kita nak kenal Allah, kita tak pernah nampak Allah. Kita nak kenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ada yang pernah nampak Allah? Siapa yang pernah nampak tu? Itu orang sufi lah tu. Kita nak kenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dua yang tak dibezakan, tak berbeza. Jadi tak perlu kepada perkataan zat itu. Ya. Zat ini hanya bagi orang-orang ahli kalam yang pening kepala. Orang yang pening-pening ni. Dia kenalah menggunakan zat kerana mereka bezakan antara zat dengan sifat. Tak payah. Ya. Jadi kita kata dialah zat, kita buang, yang telah memberi hidayah dan kurnia Islam, ya, kepada kita semua. Ya. Yang telah memberi hidayah dan kurnia Islam kepada kita semua. Bahkan kita kata apabila kita sebutkan memberi hidayah dan kurnia Islam, insya-Allah bila kita faham Islam itu Islam dengan erti kata yang sebenar, bukan Islam yang telah diselewengkan, bukan Islam yang telah ada tokok tambah, bukan Islam yang menyimpang daripada jalan yang lurus. Ya. Bukan Islam yang diasaskan, yang dibawakan oleh tokoh-tokoh yang tertentu. Ya. Sebaliknya Islam yang kita maksudkan di sini adalah Islam yang setiap hari kita mohon daripada Allah supaya kita diberi bimbingan dan tunjuk arah ke arahnya. Setiap kali kita solat, apabila kita membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kita jalan yang lurus. Apakah Islam itu? Islam yang sejajar dengan pemahaman salafus salih. Ya. Salafus salih yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ya. Itulah Islam yang kita maksudkan. Itulah Islam yang kita bersyukur kepada Allah kerana telah diberi taufik dan hidayah kepadanya. Ya. Serta menjadikan kita sebagai umat yang terbaik, seperti mana dalam surah Ali Imran ayat yang ke-110, firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya, kamulah sebaik-baik umat yang telah dikeluarkan kepada manusia, yang telah dibawakan kepada manusia. Ya. Umat yang dimaksudkan di sini, ya, adalah umat yang telah, ada dua jenis umat kan? Ada umat al-istijabah dan umat ad-da'wah. Umat istijabah maknanya umat Nabi Muhammad yang telah menerima dakwah Nabi Muhammad, iaitu orang Islam itu. Umat yang kedua iaitu umat akhir zaman ini. Mereka juga termasuk daripada umat Nabi Muhammad yang diperintahkan untuk mengambil Islam sebagai jalan hidup. Ya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani semua ni, orang-orang Buddha, orang-orang segala jenis agama, mereka ini diperintahkan untuk memeluk Islam, untuk kembali kepada Islam. Ya, kerana khususnya agama Yahudi dan Nasrani ini, walaupun asalnya datang daripada agama yang dibawakan oleh Nabi yang diiktiraf, tetapi dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama mereka menjadi terbatal, ya, terangkat, dimansuhkan, dan mereka dituntut untuk kembali memeluk Islam, ya, mengambil Islam sebagai jalan hidup. Tapi yang dimaksudkan dengan sebaik-baik umat kat sini bukanlah umat akhir zaman itu secara amnya, tetapi umat yang telah menerima dakwah Islam itu sebagai jalan hidup secara khasnya. Ya. Ini kena faham, ya.
Nak mengatakan bahawa apa yang ada pada orang barat pada hari ini, ya, tidak boleh dipuji, ya, secara mutlak begitu, sebagai kerana mereka termasuk dalam umat akhir zaman, ya, umat Nabi Muhammad, ya, umat yang dakwah Islam datang kepadanya. Tak, ya. Kerana selagi mana mereka tidak menerima Islam, ya, mereka bukan sebaik-baik umat, ya, yang disebutkan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-110. Kami memohon taufik untuk ini pun kena betulkan, ya. Kami memohon taufik untuk meraih apa yang dicintai. Bukan kecintaan dan keredaan Allah, bukan. Tapi kami mohon taufik untuk meraih apa yang dicintai. Apa yang dicintai dan diredai Allah, ya, ada beza, ya. Untuk meraih apa yang dicintai dan diredai Allah, serta pun sama juga, kena betulkan, serta terpelihara dari apa yang dimurkai dan dibencinya. Boleh, ya? Boleh nampak beza tu, ya? Baik. Itu mukaddimahnya, ya, mukaddimah Imam Al-Barbahari, ya. Kita lihat Imam Al-Barbahari apabila dimulakan kitab ini, dimulakan dengan ucapan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Boleh kita kata, ya, dia punya asasnya lah seperti mana kita mulakan dalam membaca Al-Quran, seperti mana yang kita mulakan ketika kita solat. Kita mulakan dengan surah Al-Fatihah yang didahului dengan firman Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini kita nak kata, ini sunnahnya. Kita mulakan hidup kita, kita mulakan apa-apa ucapan kita dengan ucapan Alhamdulillah, ya. Bukan apa, biasa kadang-kadang ada ucapan-ucapan yang lain yang dimulakan dengan ladies and gentlemen, atau terjemahan dia tuan-tuan dan puan-puan. Kita kata no. Kita mula dengan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan kalau kita lihat dalam sunnah, dalam khutbatul hajah, seperti mana yang dituntut. Tapi duka citanya ramai daripada masyarakat Islam tidak mempraktikkannya. Bila mulakan apa juga ucapan, kita dituntut untuk mulakannya dengan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ini muqaddimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua, dalam khutbah-khutbahnya. Bukan khutbah Jumaat saja, bahkan khutbah hari raya, bahkan termasuklah dalam kuliah-kuliah baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda memulakan dengan muqaddimah ini, yang dinamakan sebagai khutbatul hajah, yang dimulakan dengan ucapan Alhamdulillah. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah itu, ya. Ya. Innal hamdalillah, ya. Jangan masuk dalam perincian-perincian ni, nanti jadi confuse, ya. Kita mulakan dengan bismillah, tapi bila nak ucap ni, bila nak berucap dengan orang ni, ya, kita kadang-kadang, ya, ada perincian, tapi saya tak nak masuk dalam perincian macam ni, ya. Bila masa kita nak mula dengan bismillah, bila masa kita nak mulakan dengan assalamualaikum, bila masa kita nak mulakan dengan alhamdulillah, ini ada perincian dia, ya. Yang mana kadang-kadang saya tengok orang semua rojak, dia confuse. Kadang-kadang orang tu dah masuk dalam majlis, dia dah duduk. Bila biasa tak tengok, pergilah mana-mana ceramah agama, orang ribu ni, dia dah duduk lama, dah check dia punya kamera semua, angle semua. Okey. Assalamualaikum. Hang baru nak bagi salam ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini salah tempat. Dia kena bagi salam bila tutup masuk kat pintu tu, bagi salam. Awak dah duduk kat sini, dah tengok semua, dah tengok dia tengok kita, tengok, baru nak bagi salam. Tak kena cara, kan?
Juga kadang-kadang dia dah duduk, kadang-kadang confuse lagi. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi, baru Alhamdulillah. Ini confuse, semua confuse. Kita nak kata sebelum dia buka pintu tadi, dia dah baca Bismillah. Dah buka pintu, dia baca Assalamualaikum. Bukan buka pintu Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum. Tak juga. Buka pintu Bismillah. Turun kereta tadi tu dah Bismillah dah. Naik Bismillah. Buka ni Bismillah. Masuk jumpa orang, Assalamualaikum. Mulakan dah duduk, nak mulakan ucapan Alhamdulillah. Itu nak bagi perincian tadi tu nak kata. Yang mana kita melihat masyarakat semua rojak lah. Boleh insyaAllah. Baik, kita lihat perkara yang pertama. Ketahuilah, sesungguhnya Islam adalah sunnah, dan sunnah adalah Islam, dan masing-masing tidak bisa dipisahkan, ya, atau tidak boleh dipisahkan, ya. Kita lihat ini adalah prinsip yang pertama yang cukup penting untuk kita faham dan kita hayati dan kita amalkan di dalam kita beragama, ya. Sesungguhnya Islam adalah sunnah. Sunnah adalah Islam. Apa maksudnya? Ya. Bila kita tengok dalam agama Islam dia kembali kepada dua prinsip utama, dua sumber utama, iaitu Al-Quran dan juga hadis. Al-Quran lah, itu biasa yang digunakan lah. Dalam hadis, istilah hadis ni ada kalanya juga digunakan istilah sunnah, ya. Bila kita kata sunnah, ya, seperti mana judul kitab kita, Syarhus Sunnah. Perkataan sunnah, biasa kita guna kataan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi nak kata perkataan sunnah ini, ya, ada kalanya dia membawa maksud hadis secara khasnya, tapi ada kalanya juga dia membawa maksud, ya, hadis dan Al-Quran, atau Islam itu secara amnya. Itu maksud syarhus sunnah, maknanya syarah Islam, nak mensyarahkan apa tu Islam, ya, apa tu prinsip-prinsip Islam. Ini. Jadi Imam Al-Barbahari kata Islam itu sunnah, sunnah itu Islam. Dia nak memfokuskan kepada kita tentang sunnah Nabi itu secara khasnya. Nak mengatakan bahawa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak boleh dipisahkan daripada agama Islam. Ya. Agama Islam itu adalah Al-Quran dan sunnah Nabi, bukan Al-Quran semata-mata, ya. Ini kerana kalau kita lihat dalam umat Islam sejak zaman berzaman, adanya akibat daripada tidak faham tentang kedudukan sunnah Nabi, kerana tidak faham tentang kedudukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketiga-tiga bentuknya, ucapan, perbuatan serta perakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ini maksud sunnah Nabi. Ucapan, perbuatan dan perakuan, khususnya perakuan. Kalau kita tengok perakuan Nabi ni, dia lagi terperinci. Bahkan kita kata tak kurang pentingnya, ya. Ramai daripada umat Islam tidak faham tentang kedudukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini secara amnya. Maka tak heran kita dapati adanya kumpulan daripada orang-orang Islam, kumpulan yang mengambil Al-Quran sahaja sebagai rujukan mereka. Kumpulan yang dikenali sebagai Al-Quraniyun, ataupun kumpulan anti hadis. Kat Malaysia ni dikenali sebagai anti hadis. Kat negara Arab ni dah lama dah, sejak zaman berzaman. Dia bukan satu kumpulan yang baru. Dinamakan Quraniyun, kumpulan Al-Quran. Apa maksudnya? Maknanya kumpulan yang pegang pada Al-Quran je.
Kenapa jadi macam tu? Kerana ada syubhat mereka. Kita kena tahu juga syubhat, supaya jangan kita termasuk, jangan terkena. Mereka kata, ini kerana kalau kita lihat Al-Quran dan kalau kita lihat Sunnah, atau kalau kita lihat hadis-hadis Nabi, ada beza? Adalah beza. Kita melihat Al-Quran itu terpelihara, hadis ni pula lain. Hadis ni ada macam-macam. Ada yang betul, ada yang tak betul. Apa maksudnya? Ada yang sahih, ada yang tak sahih, ada yang dhaif, ada yang palsu. Dan kita melihat bahawa Allah, seperti mana dalam firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kita telah turunkan peringatan, az-zikir yang dimaksudkan di sini adalah Al-Quran secara khasnya. Sesungguhnya kita telah turunkan Al-Quran dan kitalah yang akan memeliharanya. Maka adanya keberadaan Al-Quran di hadapan kita pada hari ini tanpa sebarang tokok tambah, ya, dakwaan orang Syiah tu tak payahlah, lagi pening, lagi kalut. Orang Syiah kata yang ada kat kita 1/3 je, itu tak payahlah, itu memang tertolaklah. Mereka kata Al-Quran terpelihara sejajar dengan apa orang kata, janji Allah dalam ayat Al-Quran yang kita bacakan tadi. Tapi Allah tak janji akan pelihara hadis, menurut mereka, menurut dakwaan kumpulan anti hadis ni. Jadi kita hanya perlu berpegang dengan sumber yang Allah telah janji akan dipelihara ni. Hadis ni kita tak boleh jadikan sumber. Kod-kod, dia nak masuk kod-kod. Kod-kod kita terikut hadis palsu, naya, bahaya. Jadi kita tolak semua. Kita kata marahkan nyamuk, dibakarnya kelambu. Ni orang anti hadis lah ni. Dia tak boleh nak bezakan, dia orang jahil. Ini semua asalnya jahil lah. Mereka tak faham tentang bidang ilmu hadis ni. Tak dinafikan ada yang sahih dan ada yang dhaif, tapi kerana mereka tidak ada kemampuan, apatah lagi kefahaman tentang macam mana nak bezakan sahih dan dhaif, akhirnya mereka menolak semuanya, ya. Mereka melihat bahawa itu jalan selamat. Bahkan tapi kita kata itu jalan, ya, kemusnahan lah, jalan kesesatan, ya, dengan menolak hadis itu, dengan menolak sunnah itu, ya. Nak mengatakan itu alasan yang mereka berikanlah, tapi adakah boleh diterima? Ya, sama sekali tidak boleh lah. Bahkan kita kata kalau perbuatan mereka hakikatnya, walaupun mereka mendakwa berpegang dengan Al-Quran, tetapi hakikatnya mereka tidak berpegang dengan Al-Quran. Kerana Al-Quran menyuruh supaya berpegang dengan kedua Al-Quran dan juga hadis, ya. Kerana Al-Quran itu bersifat sebagai asas, hadis itu bersifat sebagai penjelas kepada kandungan Al-Quran itu. Dengan erti kata kedua-dua tak boleh dipisahkan, saling menjelaskan antara satu sama lain, saling memerlukan di antara satu sama lain. Baik, itu tak apalah, itu anti hadis. Anti hadis ni insya-Allah kita fahamlah, ya, tak ada masalah tentang penyelewengan mereka. Bagi mereka yang menerima hadis, yang menerima sunnah, seperti mana yang kita lihat rata-rata daripada umat Islam, masyarakat Islam, semua mendakwa berpegang dengan Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan hadis. Tapi adakah itu realitinya? Kita mendapati ada juga, ya, ada juga penyimpangan-penyimpangan yang berlaku di kalangan mereka. Siapa nak tulis-tulislah, ini secara ringkaslah, ya. Di kalangan mereka yang menerima Al-Quran dan juga hadis, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapati mereka dalam masa yang sama membawa satu syubhat, mengatakan bahawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lihat, ini perincian sikitlah, ya, minta jangan peninglah, ya. Al-Quran dia bersifat mutawatir. Apa arti mutawatir? Daripada sudut periwayatan dia diriwayatkan.
Al-Quran ni dia melalui proses diriwayat juga. Diriwayatkan oleh perawi yang cukup ramai. Bahkan bukan puluhan, ratusan, bahkan ribuan perawi yang menghafal Al-Quran dan meriwayatkan kepada generasi Islam yang berikutnya, sehinggalah sampai ke hari ini. Ya. Zaman dulu tak ada Al-Quran cetakan Raja Fahad ke apa panggil dia, Quran warna hijau tu yang dicetak dekat Madinah tu. Zaman dulu tak ada. Ni semua ni baru ni. Tapi zaman dulu macam mana pakai? Di samping ada yang menulis, tapi asasnya adalah diriwayatkan secara mulut, berdepan. Dia guru Al-Quran mengajar kepada murid-muridnya, murid-murid tu hafal. Asas dia hafal. Dia bukan menulis, bukan membaca. Ya. Diriwayatkan secara ramai, sehingga kebarangkalian untuk mereka semua menipu mustahil. Mustahil semua ribu-ribu ni menipu, membawa tokok tambah dalam Al-Quran yang mereka hafal dan mereka bacakan kepada orang. Mustahil. Itu maksud mutawatir secara kasarnya lah. Hadis ni berbeza sikit. Hadis dia ada mutawatir, tapi dalam masa yang sama ada ahad. Ini satu istilah lah. Ahad apa artinya? Jumlah perawi dia sedikit. Ya. Satu hadis tu kadang-kadang perawi dia punya kayu ukur dia lah sikit banyak tu 10 orang. Mereka kata hadis ahad ni yang diriwayatkan oleh perawi yang kurang daripada 10 orang. Al-Quran tadi beribu. Hadis ahad ni dia punya kayu ukur dia kurang daripada 10 orang. Bahkan kalau kita lihat hadis yang pertama yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap perbuatan itu bergantung kepada niat. Hadis ni diriwayatkan oleh seorang perawi. Seorang je perawi daripada kalangan sahabat. Dia setiap generasi itu berapa ramai perawi dia. Bila kita kata Al-Quran diriwayatkan oleh ribuan perawi, setiap generasi, bukan semua, setiap generasi, daripada kalangan sahabat beribu, daripada kalangan tabi'in beribu, setiap generasi, sehinggalah ke hari ini beribu orang meriwayatkan Al-Quran. Tapi innamal a'malu binniyat, hadis yang pertama dalam Bukhari diriwayatkan oleh seorang sahabat daripada generasi pertama, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia seorang je. Hadis ni kategori apa? Mutawatir ke ahad? Ini ahad yang paling minimal lah. Seorang je. Ya. Bila begitu, bila kita dah tahu dalam hadis dia ada mutawatir, ada ahad, apa implikasi dia? Kalau mutawatir, mustahil orang tipu. Kalau ahad, apa? Mustahil lawan dia apa? Ada orang menipu. Ahad akan ada kebarangkalian menipu tu ada. Ya, atau tersilap kalau ia pun. Ya. Jadi maka hasilnya hadis ahad adanya yang sahih. Yang sahih maknanya apa? Diriwayatkan oleh perawi-perawi yang thiqah, dipercayai. Adanya yang dhaif ataupun yang lemah atau yang palsu. Yang palsu biasanya diriwayatkan oleh perawi-perawi menipu. Ini asas dia. Ini yang sebabnya berlaku perincian yang kita nak sebutkan. Hasil daripada perbezaan antara Al-Quran dengan hadis ni, di mana Al-Quran itu mutawatir, maka dia semua betul. Tak ada siapa menafikan walau satu huruf pun dalam Al-Quran. Tak ada. Tapi dalam hadis adanya perbincangan. Ya. Daripada itu datangnya golongan, ini pendapat yang pertama, ataupun apa orang kata, golongan yang pertama, mereka yang mengatakan bahawa hadis ahad tidak boleh mentafsirkan Al-Quran. Hadis ahad, hadis dia bentuk ahad, dia tidak boleh digunakan untuk kita memahami Al-Quran, untuk mentafsirkan Al-Quran. Ini kebiasaannya dalam mazhab Hanafi.
Akhirnya mereka tolak hadis itu. Bukan kerana dia daif, dia sahih, tapi kerana dia bersifat ahad. Kerana itu kalau kita lihat dalam mazhab Hanafi, ini contohlah, contoh mudah. Orang Hanafi kata tak payah baca Al-Fatihah dalam Al-Quran, dalam solat. Kita baca Allahu Akbar, bacalah apa-apa, Qul huwallahu ahad. Hari-hari Qul huwallahu ahad pun tak ada masalah. Setiap rakaat Qul huwallahu ahad pun tak ada masalah. Tak baca Al-Fatihah, boleh. Mereka berpegang dengan firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah mana-mana yang kamu suka daripada Al-Quran. Itu pemahaman mereka. Sedangkan telah sabit dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, bersabda, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat, tidak sah salat bagi seorang yang tak baca Al-Fatihah dalam salatnya. Tak sah. Tapi orang Hanafi kata, oh, ini hadis ahad. Nampak? Mereka menolak hadis tu. Ini golongan yang pertama. Ada juga golongan yang kedua, yang menggunakan dakwaan yang sama. Hadis ahad tidak boleh digunakan dalam akidah. Tadi hadis ahad tak boleh guna dalam mentafsir Al-Quran. Golongan yang kedua, ini juga kita kena ambil perhatian. Kalau siapa yang tak dengar, tak bererti tak wujud. Ada bahkan di kalangan masyarakat kita pun, jangan terkejut. Golongan yang kedua ni mendakwa bahawa hadis ahad tak boleh diguna dalam akidah. Ini mana datang pemahaman ni? Dia diasaskan oleh golongan Mu'tazilah. Yang mana pemahaman Mu'tazilah ini didukung oleh golongan Asy'ariyah dan juga Maturidi. Golongan Asy'ariyah ni majoriti masyarakat Islam, semua Asy'ariyah. Tapi kadang-kadang mereka tak tahu apa yang kandungan agama mereka, kandungan akidah mereka dia tak tahu. Bila kita bawa perincian ni dalam akidah mereka dia tak tahu. Ini masalah juga. Dan didukung oleh satu kumpulan haraki yang ada juga cawangan dia dekat Malaysia ni. Nama dia Hizbut Tahrir. Hizbul Tahrir. Cawangan dia dekat Bangi tu. Tapi saya tak pernah tengok lah, tak nak tengok pun. Dia cawangan dia. Mereka mendukung falsafah ni. Ini satu falsafah. Mereka mendukung kaedah ini, bahawa hadis ahad tak boleh digunakan dalam akidah. Apa implikasi dia? Implikasi dia sangat-sangat dahsyat. Kenapa? Mana-mana hadis yang menceritakan tentang perkara ghaib akan tertolak. Perkara ghaib yang paling besar apa? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, perkara ghaib, perkara ghaib yang paling besar. Mana-mana hadis yang menceritakan tentang Allah akan tertolak. Mana-mana hadis yang menceritakan tentang syurga, neraka, ini semua benda ghaib ni. Benda-benda ghaib termasuk dalam akidah. Kita percaya. Kita tak pernah nampak, tapi kita percaya, kan? Kita percaya Allah, kita percaya kepada malaikat, kita percaya kepada kitab, kita percaya kepada para rasul, kita percaya tentang hari akhirat. Benda hari akhirat apa? Benda yang dalam hari akhirat, syurga, neraka, pertimbangan amal, berdiri di padang mahsyar. Ini semua akan tertolak. Termasuk dalam perkara-perkara yang ditolak oleh golongan yang kedua ni adalah tentang adanya siksa kubur, adanya soal mungkar nakir. Ini semua tertolak. Kerana apa? Kerana dia datang daripada hadis ahad. Ya. Bila kita ada yang orang bincang, ada tak kedatangan Dajjal? Ada juga dibincangkan. Ada yang mengingkari kedatangan Dajjal, ada yang mengingkari kedatangan Imam Mahdi. Kalau kita pun pernah, kenapa dia orang ingkar? Ini. Kerana semua dalil-dalilnya datang daripada hadis ahad. Dan mereka kata, kenapa dia orang ingkar? Apa masalah dia orang ni? Ini syubhat ni. Jangan tertipu, sudahlah. Kita sebut ni supaya kita kuatkan iman kita, bukan jangan kita terikut. Mereka kata dalam akidah ni
Nama pun akidah. Akidah apa artinya? Benda yang kita percaya dan kita yakin. Tuan-tuan, kita akidah ni kita kena yakin. Hadis ahad kita tak berapa yakin, kerana kebarangkalian ada penipu, kebarangkalian ada silap. Itu ada. Jadi kita tak boleh guna hadis ahad dalam akidah kita. Akidah berdiri di atas keyakinan. Hadis ahad ada kesamaran, ada kelemahan. Benda yang lemah tak boleh diguna dalam benda yang kita kena kuat. Nampak? Ini syubhat dia lah. Boleh faham insyaAllah Ini falsafah semua ni. Ini falsafah. Barakallahu fiik. Baik. Ini dia golongan yang kedua, yang mengatakan bahawa Al-Quran ataupun hadis ahad tidak boleh dijadikan sebagai sandaran di dalam akidah atau dalam tauhid. Juga tak kurang pentingnya atau tak kurang masalahnya, golongan yang ketiga, yang terakhir yang kita nak sebutkan di sini, mereka yang tidak beramal dengan hadis ahad, syubhat yang sama, masalah yang sama, hadis ahad, di dalam perkara-perkara fiqh. Tadi dalam akidah, tapi dalam fiqh pun berlaku juga. Mereka menolak hadis ahad di dalam fiqh. Barangkali bukan secara berterus terang. Tadi golongan yang kedua, mereka terus terang. Mereka terus terang tolak hadis ahad dalam akidah. Mereka kata, macam Hizbut Tahrir kata, mula-mula mereka kata hadis ahad tak boleh dijadikan sebagai sandaran dalam akidah. Tapi lepas tu bila diorang, banyak orang sanggah, akhirnya ditukar sikit ayat dia. Hadis ahad tak wajib dijadikan sebagai sandaran dalam akidah. Ini Hizbut Tahrir lah. Mereka terus terang kata. Tapi dalam fiqh mereka tidak berterus terang, tapi perbuatan mereka sama. Apa dia? Mereka menolak hadis ahad tu di dalam mereka beribadah. Dan mereka mendahulukan apa? Mereka mendahulukan kaedah-kaedah mazhab mereka, atas alasan yang sama, yang mana dia semua bermula dengan fahaman Mu'tazilah tadi. Mu'tazilah ni apa masalah dia? Mereka mendahulukan akal, atau lebih tepat mereka mendewakan akal, mentuhankan akal. Wahyu kena ikut akal. Akal bukan sebaliknya. Akal bukan mengikut wahyu, tapi wahyu kena ikut akal. Al-Quran dan hadis kena mengikut akal. Apa yang diterima akal, itu yang diamalkan. Apa yang tidak diterima akal boleh ditolak, perlu ditolak, kerana tidak menepati akal. Dalam fiqh pun berlaku juga. Mereka mendahulukan kaedah-kaedah mazhab. Kena faham, bila sebut je kaedah, dari mana datang kaedah? Biasanya kaedah ni datang daripada akal. Kaedah ditetapkan oleh akal atau logik. Maka kaedah ataupun logik perlu didahulukan, kerana logik takkan salah. Hadis ahad ini sama syubhat dia. Hadis ahad boleh jadi salah, boleh jadi dhaif. Mana kau tahu hadis tu boleh jadi silap-silap dhaif tau. Betul juga kita berpegang pada kaedah. Dalam contoh-contoh, kita nak bagi contoh ini dalam fiqh, ini dalam kategori golongan yang ketiga ni. Biasa dengar bila solat Allahu Akbar, jangan gerak lebih 3 kali. Mana datang ni? Nak garu. Perlahan-lahan tu batal.
Nyamuk tu dah pergi dah. Baru nak tak sempat nak tepuk dah lari dah. Sebab apa? Jangan gerak lebih 3 kali. Mana datang? Kaedah mazhab. Mazhab kata, ini dalam mazhab Syafi'i lah secara khas ni. Mazhab kata jangan gerak lebih 3 kali. Gerak lebih 3 kali batal. Walaupun mereka tidak terus terang menolak hadis-hadis Nabi, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara jelas ketika solat Rasulullah jawab salam. Bukan jawab salam Waalaikumsalam, tak. Dalam solat sunnah kalau orang bagi salam, sunnah yang seakan dimatikan, kita jawab dengan isyarat tangan atau macam ni. Ini jawab salam, Assalamualaikum, kita bagi isyarat macam ni. Telah sabit dalam hadis Rasulullah memberi isyarat yang difahami kepada orang yang di luar salat. Dalam mazhab ni batal ni semua ni. Rasulullah dalam salat, Rasulullah buka pintu. Rasulullah dalam rumah, dong ada orang ketuk. Rasulullah berjalan, buka pintu. Ini apa ni? Batal ni. Nampak? Mereka menolak hadis. Mereka mendahulukan kaedah. Pernah tak dengar bila kita mukim, baik, kena habiskan. Bagi satu contoh lah. Pernah tak dengar ketika mukim kita tak boleh jamak? Tak boleh qasar memanglah, bila musafir je boleh qasar. Tapi ketika mukim, ketika dekat rumah, kita tak boleh jamak. Jamak menghimpunkan antara 2 solat, Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isyak. Pernah tak dengar? Ini kaedah mazhab. Kerana mazhab menetapkan kaedah jamak dan qasar hanya boleh ketika musafir. Sedangkan telah sabit dalam hadis yang sahih daripada riwayat Muslim bahawa Rasulullah telah jamak ketika di Madinah. Tapi dia tolak. Walaupun bukan dengan terus terang, tapi dengan hadis tu mansukh, dinasahkan. Hadis tu mula, lepas tu datang penetapan tak boleh jamak. Macam-macam lah. Ya, yang mana semua tidak ada sandarannya. Baik, saya ingat cukup sekadar itu. Kalau ada sebarang pertanyaan secara ringkas. Mazhab ni yang mana? Mazhab yang mana yang betul, mana yang tak betul. Kalau tanya penganut mazhab, dia akan sokong mazhab dia lah. Mazhab Hanafi betul, mazhab Maliki yang betul, mazhab. Anda himpunkan semua 4 tu. Yang mana yang menepati Al-Quran dan Sunnah. Setiap permasalahan kena dilihat pada dalilnya. Maka kita akan dapati ada kalanya mazhab Hanafi dalam satu permasalahan dia betul, ada kalanya dalam mazhab Maliki seperti mana dalam contoh tadi, ya, dalam masalah najis tadi, mazhab Maliki yang betul. Jumhur semua kata najis, tapi mazhab Maliki pendapat yang betul. Ada kalanya mazhab Syafi'i, ada kalanya Hanbali. Nak mengatakan bahawa maksum itu hanya pada Al-Quran dan hadis. Mazhab-mazhab ini manusia. Walaupun Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, kita akui ketokohan, bahkan kita hormati, bahkan kita iktiraf, tetapi itu semua tidak mengangkat mereka sampai ke darjat maksum, terpelihara daripada salah silap. Ya. Jadi akhirnya tidak ada mazhab, satu-satu mazhab yang betul. Ya, mereka semua ada salah silap. Akhirnya bertepatan dengan firman Allah, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi wa Rasul. Sekiranya kamu berselisih dalam satu permasalahan, mazhab ni mereka berselisih, apa wajibnya? Kembali kepada mazhab? Tak, kembali kepada dalil Al-Quran dan hadis. Itu yang kita diwajibkan. Bukan kembali kepada mazhab, bukan ta'assub, jumud dan seumpamanya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.